Assalamualaikum, kembali kita kepada topik seterusnya. Okey, sambungan daripada video yang sebelum ini berkaitan dengan konsep lompang inflasi dan lompang deflasi tersebut, dan jurang KNK. Kita menggunakan rajah Y sama dengan AE dan WJ. Jadi kita boleh simpulkan bahawa di sini formula untuk lompang deflasi atau lompang inflasi adalah seperti inilah, iaitu perubahan AE. Lompang itu sebenarnya perubahan AE, sebabnya lompang itu ataupun titik AB yang kita bincangkan sebelum ini ialah bahagian keluk AE sama ada ke atas ataupun ke bawah, Jadi perubahan lompang inflasi ataupun lompang deflasi sama dengan perubahan AE, sama dengan perubahan AE sama dengan perubahan Y bahagi dengan K, iaitu bahagi dengan pengganda. Perubahan Y ini sebenarnya jurang KNK, okey, iaitu YF tolak YE bahagi dengan pengganda sama dengan jurang KNK bahagi dengan pengganda. Jadi so tidak ada istilah lompang itu bernilai negatif ataupun positif, ini saya ingatkan sekali lagi sebab ada kawan rakan pelajar kita yang confused tentang nilai positif atau negatif, sebab formulanya sentiasa YF tolak dengan YE. Okey, YF tolak dengan YE. Walaupun dalam lompang inflasi nilai YF lebih kecil daripada nilai YE, kan? So kemungkinan kamu akan dapat jurang yang akan dapat nilai yang negatif. Tidak, tidak. Memang kamu akan dapat nilai yang negatif, tapi nilai negatif itu tidak bermakna sekalipun. Okey. Ia hanya menunjukkan nilai YF yang lebih kecil daripada nilai YE, itu sahaja. Kan? So kalau negatif yang kamu dapat, maknanya yang akan wujud adalah lompang inflasi. Kan? Kalau positif, YF tolak YE bahagi dengan nilai pengganda, kamu dapat positif, maknanya yang wujudnya adalah lompang deflasi. Okey. Jadi lompang-lompang ini sebenarnya satu masalah, masalah kepada ekonomi. Sama ada lompang inflasi ke lompang deflasi ke, ia merupakan satu masalah kepada ekonomi, ia merupakan satu masalah kepada ekonomi. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah lompang deflasi dan lompang inflasi? Melalui dasar fiskal. Okey, dasar fiskal ialah dasar yang dibuat oleh kerajaan. Kita sudah bincangkan tajuk ini sebelum ini. Dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan dengan cara mengubah G ataupun mengubah T, mengubah perbelanjaan kerajaan ataupun mengubah hasil kadar cukai. Okey, mengubah cukai. Okey. Jika ekonomi berlaku masalah lompang deflasi, kan? Jika masalah yang wujud ialah masalah lompang deflasi, maka alat dasar fiskal yang terlibat sama ada boleh menambahkan perbelanjaan kerajaan atau mengurangkan cukai atau kedua-duanya secara serentak, iaitu menambah G dan mengurangkan T secara serentak, serentak dijalankan. Maka jenis dasar ini dasar fiskal kurangan, jika G itu ditambah melebihi perubahan T, kan? Itu keadaan dia. Ini nama dia lah, dasar fiskal kurangan, kan? Okey. Manakala jika masalah yang wujud ialah lompang inflasi, lompang inflasi, maka langkah yang boleh diambil oleh kerajaan melalui dasar fiskal ialah mengurangkan G, meningkatkan T, atau serentak mengurangkan G dan menambahkan T. So jika dasar ini dilaksanakan, namanya ialah dasar fiskal lebihan kerana kerajaan menambah G, lebih besar daripada mengubah G, kan? Mengubah T lebih besar daripada mengubah G, dan namanya
jenisnya dipanggil dasar fiskal lebihan. Okey, dan ini adalah alat-alat dasar yang kamu boleh laksanakan, yang kerajaan boleh laksanakan. Okey, so bagaimana perubahan terhadap perbelanjaan kerajaan? Okey, bagaimana perubahan terhadap perbelanjaan kerajaan jika jika dasar-dasar ini dilaksanakan. Jika dasar-dasar ini dilaksanakan. Baik, cuba lihat gambar rajah. Kalau masalah lompang deflasi, kerajaan menggunakan langkah yang pertama, iaitu menambah perbelanjaan kerajaan. Menambah perbelanjaan kerajaan. Dengan menambah perbelanjaan kerajaan, dia akan memberi kesan. Ini kalau menggunakan kaedah rajah, yang atas ni menggunakan kaedah rajah Y sama dengan AE. Kalau melalui penambahan perbelanjaan kerajaan, kesan dia macam ni. Kelok AE akan beralih ke atas daripada CIG 0 ke CIG 1. Kenapa G0 G1? Sebab dasar dia menambah ataupun mengubah G. So dia akan meningkat sebanyak perubahan G. Meningkat sebanyak perubahan G. Ini adalah keseimbangan pendapatan negara yang asal, iaitu berlaku pada E0. Pendapatan negara sebenar yang kita capai ialah YE. Tetapi YE ini lebih rendah daripada YF yang sepatutnya kita capai. So dalam ekonomi wujud lompang deflasi. Lompang deflasi itu sebanyak ni jarak ni. Ini jarak lompang deflasi yang perlu ditutup. So macam mana nak tutup? Cara dia meningkatkan AE dari sini ke atas ni. Meningkatkan AE sehingga berlaku persilangan antara AE dengan Y pada titik E1 ini. Maka tertutuplah lompang deflasi ini, maka masalah ekonomi ataupun masalah kemelesetan ekonomi dapat diatasi. Dengan cara menambahkan perbelanjaan kerajaan. Manakala dengan menggunakan gambar rajah suntikan bocoran, ini contoh dia. Iaitu keseimbangan asal berlaku pada E0, pendapatan negara Y0. Pendapatan negara YE, pendapatan negara YE, manakala jika berlaku YF-nya di pendapatan negara guna tenaga penuhnya ialah pada YF, maka wujud lompang deflasi sebanyak ni. Cara dia meningkatkan G, menyebabkan kelok suntikan beralih ke atas daripada IG0 ke IG1, naik ke atas sebanyak perubahan G, dan keseimbangan berlaku pada E1 dan pendapatan negara meningkat daripada YE ke YF, YE ke YF. Maka lompang deflasi dapat ditutup. Kemelesetan ataupun masalah pengangguran dalam ekonomi dapat dikawal ataupun dapat diatasilah. Baik. Untuk lompang inflasi pula, untuk lompang inflasi pula ini, untuk lompang inflasi keadaannya adalah seperti gambar rajah ini. Kalau menggunakan kaedah Y sama dengan AE, kalau menggunakan kaedah Y sama dengan AE, keseimbangan yang kita capai di sini, keseimbangan asal dicapai pada titik E0, pendapatan negara sebenar YE, YE, tetapi YF-nya lebih rendah. YF-nya lebih rendah. Kita mencapai keseimbangan pendapatan negara pada keupayaan yang lebih tinggi daripada yang sepatutnya kita capai. Ini guna tenaga penuh. Ini melebihi pendapatan negara guna tenaga penuh. Maka Y ini perlu diturunkan. So macam mana Y perlu diturunkan? Dengan mengurangkan AE. Menurunkan AE. Melalui dasar fiskal mengurangkan G ini. So menurunkan G menyebabkan G turun. G0 ke G1, AE turun sebanyak perubahan G. Lompang inflasi dapat ditutup.
Okey, keseimbangan baru berlaku di E1, maka pendapatan negara keseimbangan tercapai ialah pada YF. Pendapatan negara keseimbangan menurun kepada YF, iaitu pendapatan negara guna tenaga penuh. Okey. Manakala untuk suntikan bocoran, rajahnya seperti itu tunjukkan di bawah ini. Okey, keseimbangan asal dicapai pada E0 dan pendapatan negara sebenar yang kita capai ialah YE. Sebenar ini ialah yang real punya, yang currently kita capai, ya, YE. Dan sedangkan YF-nya lebih kecil, iaitu di sini, YF. Maka wujud lompang inflasi dalam ekonomi, kan? So kita kena kurangkan suntikan, kita kena kurangkan suntikan melalui pengurangan G. Langkah yang pertama ini perubahan perbelanjaan kerajaan, ya. Langkah pertama perubahan perbelanjaan kerajaan, mengurangkan G, maka G, kelok suntikan akan beralih ke bawah daripada IG0 ke IG1, kan? Keseimbangan baru tercapai pada E1 dan pendapatan negara telah berkurang daripada YE ke YF. Keseimbangan tercapai pada E1 tadi, kan? So lompang inflasi ini dapat ditutup dengan kaedah mengubah perbelanjaan kerajaan, iaitu kaedah yang pertama tadi. Okey, untuk menutup lompang deflasi dan lompang inflasi melalui perubahan perbelanjaan kerajaan. Okey, itulah situasinya. Okay. Baik. Untuk kaedah lain, ya. Sekejap. Okey. Alright, ini adalah huraiannya tadilah, yang saya huraikan tadilah. Okey. Ini adalah huraian dia. Okay. Ini adalah huraiannya. Yang tadilah huraian yang saya huraikan tadi, ya. Keseimbangan asal berdasarkan gambar rajah tadi. Okey, berdasarkan gambar rajah tadi. Okey, ini adalah huraiannya. Okey. Beza, ya, pendekatan AE sama dengan AS, pendekatan WJ, ya, huraian adalah seperti ditunjukkanlah, ya. Okey, ataupun huraian seperti yang saya terangkan tadilah. Okey. Baik, manakala langkah yang kedua. Langkah yang kedua ialah perubahan cukai. Ini perubahan cukai. Dengan cara mengubah cukai. Ini bukan serentak, ya. Tadi mengubah G sahaja, yang ini mengubah cukai sahaja. Okey, ini mengubah cukai sahaja. Semasa lompang deflasi, semasa lompang deflasi yang wujud dalam ekonomi, ya. Macam mana cara dia? Okey, cuba kamu lihat, ya. Semasa lompang deflasi melalui pendekatan AS sama dengan AE ataupun pendekatan Y sama dengan AE, ya, keseimbangan asal dicapai dalam ekonomi 3 sektor, ya. Cukai hanya wujud dalam ekonomi 3 sektor saja, ya, sebab ada kerajaan. Keseimbangan asal dicapai pada titik E0 di sini, kan, di E0. Itu apabila Y sama dengan C0IG, kan, pada tingkat pendapatan negara YE, iaitu YE ini dicapai sebelum YF, kan, sebelum YF, iaitu sebelum guna tenaga penuh dicapai, maka wujud lompang deflasi dalam ekonomi, kan, wujud lompang deflasi dalam ekonomi, ya. Dengan itu, okey, dengan langkah pengurangan cukai, okey, dengan langkah pengurangan cukai, okey, dengan langkah pengurangan cukai, fungsi perbelanjaan agregat akan beralih ke atas. Okey, sebab cukai akan mempengaruhi, ingat, ya, cukai
akan mempengaruhi C sebanyak sebanyak MPC darab perubahan T. Cukai mempengaruhi C sebanyak MPC darab perubahan T. Jadi dengan pengurangan cukai, maka C akan bertambah. Maka C akan bertambah. Fungsi perbelanjaan ataupun fungsi C akan fungsi C yang berada dalam fungsi perbelanjaan. C ini sebenarnya kan kita dah belajar kan, ini semuanya berada dalam AE kan. Ini sebenarnya berada dalam AE. Ada dalam AE. Yang berada dalam fungsi perbelanjaan agregat beralih ke atas secara selari dari C0IG ke C1IG kan, C1IG sebanyak MPC darab perubahan T. Itu beza dia. Kesan cukai dengan kesan G tadi tak sama. Kesan G tak ada. Kesan G dia akan meningkatkan AE sebanyak perubahan G tersebut direct. Manakala cukai dia memberi kesan kepada C dulu sebanyak MPC darab perubahan T, barulah dia memberi kesan kepada AE kan. Macam tu, sebanyak MPC darab T. Maka keseimbangan baru dicapai. Maka keseimbangan baru akan dicapai pada titik E1 kan. Pada titik E1 pada titik E1 pada titik E1 apabila Y sama dengan C1 tambah I tambah G pada tingkat pendapatan negara YF. Pada tingkat pendapatan negara YF. Oleh itu pendapatan negara meningkat daripada YE kepada YF. Kepada YF, iaitu guna tenaga penuh tercapai dan masalah lompang deflasi atau pengangguran dapat diatasi kan. Itu maksud dia. Manakala dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran pula kan. Dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran pula, keseimbangan asal ekonomi tiga sektor dicapai pada titik E0. E0. Apabila ST ni ST0 kan sama dengan IG kan, sama dengan IG pada tingkat pendapatan negara YE, pada tingkat pendapatan negara YE, iaitu sebelum guna tenaga penuh dicapai. So wujudlah lompang deflasi dalam ekonomi kan. Maka wujudlah lompang deflasi dalam ekonomi. Itu dia. Dengan kaedah mengurangkan cukai, dengan kaedah mengurangkan cukai, fungsi bocoran akan beralih ke bawah, iaitu daripada ST0 ke ST1 kan, ke ST1 sebanyak perubahan T lah, sebanyak perubahan T. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1, pada titik E1 apabila ST1 sama dengan I plus G pada tingkat pendapatan negara YF. So pada gambar rajah ini yang berubah adalah kelok bocoran sahaja, kerana cukai berada dalam bocoran. Cukai berada dalam bocoran. T0, T1 dan turun ini disebabkan perubahan cukai.
Okey, oleh itu pendapatan negara meningkat daripada YE ke YF, iaitu guna tenaga penuh tercapai dan masalah lompang deflasi atau pengangguran diatasi. Okey. Alright. Okey, dan yang terakhir sekali, kita lihat apabila cukai ditambah pula. Kan? Cukai ditambah. Cukai ditambah. Okey, konsep dia sama saja, iaitu keseimbangan asal. Okey, keseimbangan asal ekonomi tiga sektor dicapai pada titik E0. Di sini kaedah Y sama dengan AE dulu. Pada tingkat pendapatan negara YE, kan, pada tingkat pendapatan negara, iaitu selepas guna tenaga penuh tercapai. Ini guna tenaga penuh, kan? Tapi ekonomi seimbang pada YE lebih tinggi dari YF, kan? Maka dalam ekonomi wujud lompang inflasi. Okey, wujud lompang inflasi. Baik. Dengan pertambahan kaedah menambahkan cukai, okey, dengan kaedah menambahkan cukai ini, kita di bawah topik menambahkan cukai. Okey, lompang inflasi untuk mengatasi, kalau inflasi cukai perlu ditambah, kalau lompang deflasi cukai perlu dikurangkan, kan? Okey, so dengan lompang inflasi yang wujud, maka cukai perlu ditambah dan fungsi cukai perlu ditambah untuk meningkatkan bocoran. Okey, fungsi perbelanjaan agregat akan beralih ke bawah, akan memberi kesan kepada C lah, daripada C0 IG kepada C1 IG, kan? Secara selari sebanyak ini jugalah, ya, sebanyak MPC darab perubahan T. Okey, maka keseimbangan baru tercapai pada titik E1. Keseimbangan baru tercapai pada titik E1 apabila Y sama dengan C1, ya, apabila Y sama dengan C1, apabila Y sama dengan C1 tambah I tambah G pada tingkat pendapatan negara YF, pada tingkat pendapatan negara YF. Oleh itu pendapatan negara menurun dari YE ke YF, iaitu guna tenaga penuh tercapai dan masalah lompang inflasi dapat diatasi ataupun lompang inflasi dapat ditutup. Okey, itulah situasinya. Okey, baik. Dengan menggunakan pendekatan suntikan bocoran pula, okey, dengan menggunakan kaedah suntikan bocoran pula, situasinya dapat ditunjukkan pada rajah di bawah. Okey, rajah di bawah. Keseimbangan asal ekonomi dicapai pada titik E0 di sini. Okey, pada titik E0 apabila ST0 sama dengan IG. Okey, pada tingkat pendapatan negara YE, iaitu selepas guna tenaga penuh dicapai. Guna tenaga penuh di sini, tapi ekonomi keseimbangan dicapai di sini, maka lebih tinggi daripada YF, kan? Lebih tinggi daripada YF. Dengan kaedah menambahkan cukai, okey, dengan kaedah menambahkan cukai, fungsi bocoran beralih ke atas. Fungsi bocoran akan beralih ke atas lah. Sebab apa? Sebab cukai akan meningkat. Cukai meningkat maknanya bocoran bertambah. So bocoran akan naik ke atas, ya. Secara selari daripada ST0 ke ST1. ST0 ke ST1 sebanyak perubahan T di sini sebenarnya. Okey, sebanyak perubahan T. Keseimbangan baru dicapai pada titik E1 apabila ST1 sama dengan IG pada tingkat pendapatan negara YF. Oleh itu pendapatan negara menurun, ya, menurun daripada YE ke YF, iaitu guna tenaga penuh tercapai dan masalah lompang inflasi atau inflasi tarikan permintaan dapat diatasi. Okey. Okey, itu adalah langkah-langkah yang boleh diambil dan huraiannya adalah seperti
yang saya tunjukkan inilah. Okey, ini adalah huraian dia. Okey, ini huraian dia. Huraian yang gambar rajah yang saya tunjukkan tadi lah. Okey, itu dia. Orang boleh refer pada huraian ini untuk mendapat huraian yang lengkap lah. Okey, so itu saja untuk video kali ini. Kita sambung pada sesi akan datang. Terima kasih.